Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi ajma'in. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallallahu alaika wa sallam ya Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Sallallahu alaika wa sallam ya Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La haula wala quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Fasayakfikahumullah wa huwas sami'ul alim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini lewat sikit. Mengantar anak dia banyaklah kereta tu hujan pula kan. Tapi tak apa, alhamdulillah kita bernafas lagi hari ini untuk bersama-sama lagi bersembang tentang kematian kita kan. Jadi sebagaimana biasa kita bacakan dulu ayat Quran tu kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan siapakah yang paling baik perkataannya dari orang yang menyeru kepada Allah serta dia beramal soleh dan mengatakan dia adalah orang Islam. Jadi kita berkumpul seperti biasa ya, kita buang segala sifat-sifat keduniaan tu, sama ada kita ego kita, sombong kita dengan PhD kita, magister kita, BA kita ya. Sombong kita dengan kita punya rasa kebaikan kita, dah banyak kebaikan yang kita buat. Sombong kita dengan rasa kita lah yang paling baik untuk membaik pulih orang ramai. Sombong kita dengan rasa kita yang paling hebat ilmu, berilmu fiqh, berilmu tajwid, berilmu segalanya, kita yang paling hebatnya. Kita buanglah sifat tu. Sebab apa? Semua sifat itu sifat takabur milik Allah sahaja. Kita ni kena ada sifat tawadhu', iaitu merendah diri. Sebagaimana Rasulullah SAW merendah diri. Kita kembali balik pada zaman Rasulullah dulu. Ya. Bagaimana Allah Ta'ala dan para malaikat berselawat pada Rasulullah SAW. Tak ada sekali pun ya, Rasulullah tu mengangkat diri dia sebagai orang yang paling mulia, paling best apa semua. Tak ada.
Tapi kalau kita baru sikit belajar ilmu fiqh, baru sikit belajar ilmu tasawuf, baru sikit belajar ilmu tauhid, dah orang semua salah, kita seorang saja yang betul. Inilah sifat sombongnya yang keluar daripada hati nurani kita. Waliya'adzubillah. Benda ni adalah syirik. Syirik yang tak nampak. Kita menyutukan diri kita dengan Allah Ta'ala. Sifat takbur tu, sifat sombong itu adalah milik Allah semata-mata. Tapi kalau kita ada sombong, kita rasa kita baik, kita bagus daripada orang lain, kita dah gantikan tempat Allah Subhanahu Taala. Maka kita esok masuk dalam mako tepi bingung. Kita elok buat amal ibadat semua kan, tapi akhirnya masuk neraka juga. Punca daripada apa? Benda yang kita tak nampak ni lah. Yang ni yang kita nak kena kena waspada selalu. Ego kita tu, takabur kita tu, tak nak dengar cakap orang tu. Kita je yang betul, kita yang boleh nasihat orang. Maka bila masuk dalam kubur besok, tak dapatlah memberikan jawapan Allahu Rabbi, Allah lah Tuhan aku. Sebab apa? Kita telah pun mensyirikkan diri kita ni dengan Allah Ta'ala. Kita bawa diri kita yang takbur ni, sebenarnya kita mengatakan diri kita Tuhan juga. Tanpa kita sedar. Kalau tak aku bagilah kau orang makan masa kau kecil dulu, mampu kau dah. Itu perkataan itu pun tak boleh keluar daripada lidah kita. Sebab apa? Makan dan minum itu adalah rezeki awalnya. Maka rezeki itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan datang daripada kederat kita. Kita ni ikhtiar sedikit sahaja. Yang selebihnya rezeki itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah dia tugas kita hari ini, iaitu mengembalikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita dijemput oleh Allah. Sebelum ditanya oleh malaikat munkar nakir, baik kita tanya diri kita. Betul ke kita telah menyebut Allah Allahu Rabbi, Allah tu Tuhan kita. Okey. Kita kaji balik kan. Yang kita cerita tadi, syirik khafi. Benda yang kita tak nampak tapi telah menyekutukan dengan Allah SWT. Itu diri kita lah. Kita bercakap kat mulut kita, rupanya dah sama macam Fir'aun, dah sama macam Qarun. Maka kedua-dua ni tadi, kita dah tahu dah mana pergi dia. Selepas kematian dia macam mana. Satu, tenggelam kat laut. Satu, tenggelam kat dalam tanah. Kan? Kalau apa yang kekuasaan dia ke apa semua hancur kat Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab sombong. Mengaku dia je yang bagus, dia je yang boleh kontrol semua apa semua kan. Itu sebab kita orang Islam ni kena bebaskan diri kita daripada perhambaan. Itu dulu. Sekarang ni bebaskan diri daripada menguasai orang lain. Bila kita bercakap, kita je yang betul. Bila kita bermesyuarat, kita saja yang paling layak untuk bercakap. Ini adalah bentuk menghambakan orang lain pada kita. Menguasai orang lah dalam Islam ni tak dibenarkan. Kita cuma bertutur secara baik. Aku rasa lah macam ni. Sebab Rasulullah dah ajar dulu. Masa peperangan Khandaq dulu. Berkumpul orang ramai. Macam mana cerita kita semua ni, wahai sahabat-sahabatku. Orang musyrik ni datang nak orang ramai nak membunuh kita ni. Apa yang kita perlu buat? Jadi ramai kata kita jangan lawan dia terlampau ramai. Kita bertahan dekat kita punya kawasan kita. Lalu Salman Farisi lah kata, kalau tempat kami ini buat khandaq. Kami buat lubang parit keliling kota tempat kita ni. Kita bertahan tapi kita gali parit. Orang kat mana kalau kuda tu masuk pun kuda tak boleh keluar dah. Kalau manusia pun manusia tak boleh apa. Jadi senang cerita kita panah je daripada atas kan. Dia nak terpaksa menyeberang tu terpaksa dia kan tak dapat nak lari dari situ. Dah kurang sikit orang. Lepas tu Nabi kata, okey bagus juga orang Parsi punya cara ni. Boleh kita amalkan, boleh kita gunakan. Tengok Rasulullah. Padahal Rasulullah dia wahyu pun turun kat dia. Allah Ta'ala tu beritahu dia apa saja soalan ni. Tapi tak, dengan rendah diri Rasulullah SAW melatih kita semua untuk mendengar usul-usul dan cadangan daripada orang lain. Sebab Islam ini datang bukan untuk menguasai orang, tapi untuk mewaraskan pemikiran semua manusia untuk berada dalam kebenaran. Mana yang paling benar sekali? Memang banyak yang benar, tapi yang paling benar sekali itulah yang kita nak cari.
Itulah dia diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita ikut. Jadi kita ni ikut tak macam tu? Tak ada. Kita tahu pendirian kita betul, usul kita betul, orang lain tak boleh sanggah usul kita. Ni tak ikut Rasulullah lah. Kita je betul kan? Tak tanya pada orang. Akhirnya, bila terjadi satu keburukan, kita marah Allah Ta'ala. Apa ni Allah? Aku dah buat macam ni usaha aku. Kenapa tak jadi juga? Kita mempersoalkan pula kerja Allah Ta'ala. Tak agak dia lah kan? Itulah tu nak menyebut marrabuka tu, nak menjawab marrabuka, Allahu Rabbi tu susah sebenarnya. Senang kat mulut Allahu Rabbi, senang. Tapi nak menyampaikan pada lidah tu, mengeluarkan perkataan Allahu Rabbi, dia kena kat atas muka dunia mesti berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Sebab Rasulullah tu diturunkan untuk menyempurnakan akhlak mulia. Jadi atas akhlak mulia ni tadilah baru boleh menjawab Allahu Rabbi. Kalau tak ada akhlak, mulut tak boleh nak mengeluarkan cakap Allahu Rabbi. Akhlak dia pada agama macam mana? Jangan membohong, jangan menipu. Ini lahir zaman sekarang ni bukan nama pembohong penipu, tapi nama scammer. Kan? Scammer ni besok tak sempat bertaubat, tak sempat minta ampun pada orang yang dia tipu. Tunggu je lah, tak mampu nak jawab Allahu Rabbi dah. Walaupun dia hari-hari pergi gali kubur, mengantar orang jenazah kan. Tapi kerja scammer je. Sampai masa dia mati besok. Tahulah nasib dia. Itu pada scammer. Menipu orang ni kerja kan. Lepas tu, asyik menyalahkan orang pun. Ramai juga. Orang buat apa semua salah je. Pandang semua tak betul kat dia. Maknanya apa yang orang buat tu tak betul. Yang dia buat tu betul. Tapi lebih ramai lagi, orang lain pun ditegur juga tak betul. Diri dia pun sendiri pun tak betul. Sama-sama tak betul. Tak tahu mana yang betul. Ini lagi parah. Macam mana nak menjawab Allahu Rabbi besok? Allah Ta'ala tu dia kata, aku turunkan rezeki. Aku turunkan ujian. Maka kau tempuhkan semua tu dengan kental jiwa untuk menjadi hamba aku yang betul-betul hamba. Sekarang ni kalau asyik bercakap je, apalah nasi ni renyat lah, apalah air ni tawar lah, apalah ni itulah ni lah, banyak dia mengomen. Bila seminggu panas, apa panas ni ya Allah, terlampau panas benar. Bila seminggu hujan siap banjir, apa kau bagi banjir ni ya Allah, rahmat kau sepatutnya bagi sikit-sikit cukup lah. Ni apa sampai banjir pula ni? Habis. Semua dimarahnya. Apa yang depan tu semua dimarahnya. Maka jenis macam ni kah mulut yang boleh untuk menjawab Allahu Rabbi besok? Dan garantilah kita bagi jawapan, keputusan kita boleh beritahu sekarang. Memang tak ada lah nampak nak memberikan jawapan Allahu Rabbi itu besok. Sebab apa? Sebab tak berakhlak. Tak berakhlak pada makanan, tak berakhlak pada binatang-binatang, tak berakhlak pada sesama manusia, tak berakhlak pada sesama makhluk. Maka semua itu akan membawa kepada tak berakhlak pada Allah. Apabila dia marah orang, sebenarnya dia marah pada Allah Ta'ala secara automatik. Dia tak sedar. Tu yang kita ni. Kalau marah tu boleh, tapi marah jangan berlebih-lebihan. Ni bersebutkan suku sakat kau, keturunan kau sama macam tu. Rasulullah paling tak suka orang mengeluarkan kata-kata macam tu. Kau nak marah orang tu je lah. Kau pergi masuk suku sakat dia apa semua pula dengan keturunan. Jangan disebut Nabi tak bagi. Tapi itulah dekat mulut kita semua kan. Cakap sikit, marah sikit, habis keturunan kita cercok. Tak boleh macam tu. Nabi tak bagi. Jadi eloklah sebelum kita mati ni berakhlak. Bila kita berakhlak, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagilah kita menjawab Allahu Rabbi besok. Ni tak semua nak ikut marah kita, nak ikut timbang mata kita, nak ikut otak kita je. Bila berdepan dengan muka nangkir, baru tahu tak boleh nak jawab Allahu Rabbi tu. Sebab apa? Allah sebagai Tuhan, dia menurunkan pentadbiran dia. Sama ada yang baik atau yang buruk, itu semua yang ditakbirkannya. Jadi kalau kita nak marah, boleh marah. Tapi marah sikit saja, tapi mengadulah pada Allah. Marah sikit, tapi mengadulah pada Allah. Ni tak marah banyak-banyak, siap marah Allah lagi.
Apa ni ya Allah? Aku sembahyang, aku bangun tengah malam, aku puasa. Kita sebut depan Allah Ta'ala, ya Allah, hai. Kalaulah seorang yang duduk di satu kampung tu, dia menaburkan jasa dan bakti dekat satu kampung tu, tiba-tiba berlaku sesuatu perkara yang menimpa dia, dia minta tolong pada orang kampung. Apa yang akan berlaku kalau macam berlaku pada kita? Wahai orang kampung, aku selama ni dah tolong korang semua dah. Bersabut kau. Kau kan apa hari tu susah sangat, aku bagi kau 1,000. Kau pula nenek susah ni, anak kau aku bagi kau lembu. Kau nenek nak kekah anak tak ada pula apa benda dia, aku bagi saja kambing. Kita sebut satu persatu apa pemberian kita pada semua kampung tu. Ni tak ada akhlak lah ni. Makna kita minta balasan, bukannya ikhlas. Bila kita menyebut itu nama dalam bahasa Arab sum'ah, kita memberitahu balik perkara yang telah pun kita buat dulu. Bila dah bercakap macam tu, ikhlas itu tak ada. Yang tinggal apa? Hanyalah debu. Apa yang kita pernah buat tu, pahala dia Allah Ta'ala sentap semuanya. Tak ada. Apabila kita melakukan sebarang kebaikan, kita bercakap saja dekat orang ramai tentang kebaikan tu, Allah Ta'ala hilangkan pahala tu. Macam tu dia hilang. Dah, bukannya senang nak cari pahala. Tiba kita mengungkit. Mengungkit ni tak boleh. Memperdengarkan pada orang lain apa yang kita pernah buat. Ataupun apa yang mereka dah timur daripada kebaikan kita. Kita sebut. Habislah. Teruklah jadi. Jadi, kita perlu berakhlak semasa hidup supaya akhlak ini dapat menjamin kita memberikan jawapan Allahu Rabbi semasa berdepan dengan muka nakir. Berakhlak. Kita biasa dengar baca Quran tu akan datang kita pun semua kan. Tapi kalau kau tak ada akhlak, minta maaf lah. Tak tersampai Quran tu dah. Allah Ta'ala dah sekat awal. Tak dapat dah. Ni orang ni tak ada akhlak dia. Rasulullah tu diturunkan atas akhlak yang mulia. Jadi kita kena ikutlah akhlak yang mulia macam mana. Mana boleh bengi-bengi, mana boleh marah maki hamun orang. Kan? Kita buat pahala, cik pahala. Tiba-tiba kita mengungkit, hilang semua pahala yang ada. Kanlah apa benda yang kita nak bawa dalam kubur. Tak terbawa kan dah. Hilang macam tu je. Na'udzubillah misalnya. Sebab itulah proses akhlak ni Rasulullah diturun ke atas muka dunia untuk menyatupadukan semua manusia berakhlak pada Allah, berakhlak pada setiap nabi-nabi dan rasul, berakhlak pada agama Islam, berakhlak pada jiran tetangga, berakhlak pada mak ayah, berakhlak pada adik-beradik, berakhlak pada ipar lamai, berakhlak pada semua orang dan semua makhluk. Bila kita dah berakhlak pada semuanya, maka iman, amal dan takwa kita selesolah. Bila kita tidak berakhlak, ialah contoh dia kan, orang tu mengaji tinggi, PhD lagi, lalas penyudah jadi pengarah, kau buat ni, kau buat ni, kau buat ni. Ni aku tahu kau nak puasa, kau tak nak puasa, itu kau punya hal. Tapi kau bawa benda ni pergi Pulau Pinang, duit kau tanggunglah sendiri. Allahu Akbar. Mana dia budi bicara kita? Tak ada. Kita tak ada budi bicara, tak ada akhlak lah tu. Kita sebagai ketua, sepatutnya kita meraihkan semua pendapat. Ni tak, kita dengan bangganya. Aku ni ketua korang. Kau nak apa, kau nak apa. Lala penyudah dah. Tak adalah, korang semua tolak tepi. Ikut cara akunya. Ikut cara dia sahaja. Nabi tak pernah cakap macam tu. Nabi bila berkongsikan majlis, dia raikan semua perkara daripada semua orang. Sahabat dia cakap macam ni. Okey. Okey. Sekarang kita pertimbangkan. Dia tugas dia mempertimbangkan apa yang orang cakap. Tapi bila kita digelarkan pengarah, kita jadi ketua jabatan ke apa semua, mana ada pertimbangan macam tu lagi? Sikit je. Semuanya ikut kata kita. Dan nak katakan macam ni mesti ikut semua. Ustaz nak tanya boleh? Minta maaf. Jangan bertanya. Kan lupa apa nak cakap sebab kita ni talqin kubur. Talqin nak masuk kubur lah.
Ada kau orang nak bertanya Tok Imam tu. Apa ni Tok Imam? Betul ke kita kalau buat macam ni kita kena rebat ni kalau tak boleh jawab apa ni? Allah, mana dosa sekarang ni kita sedang talkinkan diri. Setiap orang kat depan ni jangan bawa pertanyaan. Sebab kita ni dalam pengkebumian kita nak kuburkan diri kita ni. Apa yang kita nak bawa? Ya, minta maaf ya Muhammad Syamil. Ya, kita sekarang ni sedang nak menumpukan perhatian untuk membersihkan jiwa kita. Bila kita masuk saja ke alam barzah itu, kita selamat. Kita dah jaga akhlak kita. Kita dah jaga solat kita. Kita dah jaga puasa kita. Kita dah jaga lidah kita. Kita dah jaga mata kita. Kita dah jaga telinga kita. Tentang persoalan ini adalah di luar sana. Ya, di luar sana. Kalau fikahnya, Ustaz Kazim Alias, Ustaz Azhar Idrus, Ustaz Abdul Somad, bab-bab apa ni pula Ustaz Auni, akan banyak yang apa dekat ustaz tu yang bersyarah kan. Kita dengar kat situ. Kita tanya dia kat dalam tu. Yang kat dalam ni kita bukannya tak bagi bertanya, tapi sebenarnya kita ni lebih ke ni talqin, nama dia talqin maksud dia. Tema talqin ni kita macam mana talqin jenazah tu, talqin di perkuburan tu. Mana ada orang bertanya? Tak ada bertanya dah. Orang dengar je. Ketahuilah wahai Muhammad Syamil, bahawanya mati itu benar. Masuk ke liang kubur itu benar. Soal mungkin bangkit itu benar. Lepas tu dibangunkan di pada mahsyar itu benar. Meniti titian siratul mustaqim itu benar. Masuk ke neraka itu benar. Masuk ke syurga itu benar. Dikekalkan sampai bila-bila itu pun adalah benar. Di mana ada persoalan situ? Dia dengar je. Oh, betul lah. Sebab ini bukan belajar lagi. Ini bukan ta'lim, bukan pembelajaran. Ini waktu dah nak mampus, dah nak mati. Jadi, kita cuma tahu satu je. Ni lorong dia sama ada diazab ataupun dia beri nikmat. Azab atau nikmat. Ni dia dua pilihan. Tak ada nak fikir dah. Kita terus je tumpu. Ni. Kalau kau buat tak betul, neraka lah tempat dia. Kalau kau buat betul, insya-Allah lah. Okey. Sekarang kita dapat tahu kita diberi tahu oleh Allah, fazkuruni azkurkum. Kau ingat aku ingat kau. Yang ini kat sini kita nak fikir ni. Kau ingat aku ingat kau. Kena lapang dada tu. Oh ya Allah, betul lah. Kau ni Tuhan. Aku ni hamba kau. Apa lagi aku boleh buat ni? Kau dah nak mati. Aku ingat kau je dah. Mudah-mudahan bila aku ingat kau, kau ingat aku. Itu saja. Allah. Jadi kita nak amalkan zikir nama Allah. Allah tu disebut kat lidah, disebut kat dalam hati, disebut kat kepala sekali rap semuanya. Untuk apa? Untuk ni tadilah menjawab perkataan Allah tadi. Fazkuruni azkurukum. Washkuruli wala takfurun. Senang dia, sedek dia cakap. Kau ingat aku ingat kau. Kan senang tu. Tapi kita yang apa ni, yang tak fahamnya. Dia kata kau ingat aku ingat kau. Okey. Sekarang ni ingat macam-macam jadi ingat. Salah apa ni, kekuatan ingat kita adalah solat 5 waktu. Tapi mana ada kita ingat Tuhan dalam 5 waktu tu? Tak ada dah. Temeran je. Angkat di takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nampak orang dah peluar. Khusyuk. Kalau dia rakam memang khusyuk kita. Itu kat luar ni. Yang kat dalam hati ni pun benda. Kamu nanya, kamu tertanya-tanya. Yang itulah yang banyak kat dalam sini. Kat dalam hati ni bersuara banyak. Dekat dalam otak pula. Dia rewind balik. Satu hari tu kita pergi mana, pergi tu, pergi ni, hilang tu, tersandung situ. Masa tu lah dia datang. Lepas tu, ada kawan aku dah lama tak jumpa tu. Siapa dia tadi? Pun terjawab juga dalam kita solat tu. Jadi mana yang kata berakhlak dengan Allah Ta'ala? Kita sebut kita berdepan dengan Allah. Kita sebut kita sedang menyembah dia. Tapi dalaman kita kosong. Lalai ke sana kemari. Macam mana tu? Tambahannya kita nak buka kuburan ni. Boleh kita lalai ke tak? Ni kita nak bawa. Kalau dekat semata talqin kuburan ni pun kita berfikir, apatah lagi dalam solat yang wajib tu. Lagi kita banyak berfikir.
Ni manusia ni sama je. Ha. Orang yang cakap tinggi rendah, makam ke apa semua. Tapi benda sama je. Ha. Jadi tu sebabnya kita punya bentuk apa ni sembang kita ni adalah mentalkinkan jiwa. Mentalkinkan jiwa, tidak ada pemikiran lagi untuk datang mengganggu kita. Tidak ada perbahasan lagi. Sebab kita sedang menunggu kematian, sedang menunggu maut. Kita nak nampakkan kematian, kita nak nampakkan maut tu depan kita. Jadi buat apa ni kita nak sibuk lagi dengan macam-macam pertanyaan? Kita tolak ke tepi pertanyaan. Sekarang kita nak lurus saja pada Allah SWT. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau lah kami sembah, ya Allah. Kepada Engkau lah kami minta pertolongan. Yang ni dia kita nak bawa. Kita menyembah dia, betul-betul sembah. Lepas tu kita minta daripada dia pertolongan. Tolong macam-macam segi. Ni salah satu dia. Ya Allah, kami tahu pastinya mati itu akan menjelma pada diri kami. Jadi kami minta tolonglah pada Engkau, ya Allah. Tolonglah sempurnakan hajat kami. Apa dia? Dapatlah kami perbuatan, segala perbuatan, percakapan, pernafasan, pergerakan dalam tubuh badan ini, semuanya untuk Engkau, ya Allah, untuk ingat Engkau saja, ya Allah, 24 jam ni. Sampailah Kau padamkan kami, sampailah Kau cabut nyawa kami. Maka keputusan besok, bila berdepan dengan malaikat Munkar Nakir, mudah-mudahan, ya Allah, bagilah kami jawapan yang terbaik. Jadikan kami di kalangan yang sedikit. Tak ramai dah boleh jawab tu. 73 saf orang Islam ni. Satu saf je. Kan tak ramai tu. Yang boleh jawab Munkar Nakir, yang boleh ditimbang amal. Yang lain tak payah timbang amal lah. Dah tentu neraka je. Masuk dah tentu dalam neraka. Apa sifat-sifat orang yang tak boleh menjawab soalan Munkar Nakir? Salah satu sifat dia, orang yang menentang hukum syariat. Orang yang tak nak tunduk pada apa-apa sahaja yang Nabi buat. Orang yang mengatakan dia saja pandai, dia saja betul, dia saja berilmu, orang lain tak pandai. Itu antara maklumat bagaimana ciri-ciri seseorang yang tak mampu untuk menjawab soalan Munkar dan Nakir. Dia tak ada akhlak. Orang yang tak berakhlak ini memang tak ada guna dunia akhirat. Dia rasa dia bagus, dia rasa dia apa semua, tak ada tawaduk langsung, tak ada akhlak. Bila bercakap, dia saja betul. Bila orang bercakap dengan lawan sikit, dia keluarkan mendabik dado. Dia lebih berilmu, dia lebih PhD, dia ada MA, dia ada apa semua. Kau apa ada? Kau orang kampung je. Itu sebabnya saya bawa tadi, wa qala innani minal muslimin. Kita tak nak pakai kat dalam ni, kau magister ke, PhD ke, tak ada. Kau sama di dalam ni, kau orang Islam, aku pun orang Islam. Jadi, Quran dan hadis itu jadi pedoman kita. Apa yang dia cakap? Fazkuruni azkurukum. Allah Ta'ala kata kan, dia cakap, kau ingat aku ingat kau. Jadi, janganlah terikut orang yang katakan, nak zikir-zikir, zikir ni tak ada lah. Tak ada manfaat. Ya, na'udzubillah misalnya. Cakap terpaling berilmu. Itulah. Bila bercakap dia yang paling hebat, dia paling tahu. Dan saya tak tahu dah. Saya pun tak berilmu juga. Saya cuma mendengar daripada guru saya. Tu yang saya sampaikan sikit-sikit. Tak banyak mana. Jadi kita orang Islam ni, sikit-sikit sama-sama berkumpul untuk mengingatkan kematian yang menjelma bila-bila masa sahaja. Itu tugas kita. Sesama Islam. Fazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Allah Ta'ala cakap. Sikit juga cakap dia. Berbincanglah. Bertukar pendapat dah. Kerana dengan melalui perbincangan dan bertukar pendapat ini, boleh memberi manfaat pada setiap orang beriman. Inilah dia. Kita nak jadi orang beriman, kita kena buang sifat yang kita terlampau pandai ke apa semua. Kita kena kata kita ni bodoh, tak berilmu, tak tahu apa-apa. Kita ni jahil. Jadi kita dapat tahu sikit sahaja yang kita tahu. Itu yang kita nak kongsi ramai-ramai. Itu saja. Tak ada lebih, tak ada apa yang kita dah. Sama je. Kita ada kelebihan, kita ada kekurangan. Ya. Jadi kita buanglah. Masuk saja kat dalam ni, ingatlah mati dan ingatlah
Amal soleh ini kalau tanpa akhlak, maka tidak ada apa-apa pengertian depan Allah SWT. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi kat lidah kita sentiasa, ya, macam mana rekod kita buka, kita biarkan kan 24 jam. Kalau dia buka Quran, Quran lah. Kalau buka selawat, selawat lah. Kalau buka bersyarah lah. Itu yang baik lah. Tapi kalau kena SG Bank ke, kan, kena Ramli ke, keluar pun macam tu juga. Kita ambil mana yang baik. Nak dengar Ramli, dengar lah. Tak ada halnya, kan. Tak ada apa-apa masalah pun. Tapi mana yang lebih baik kita buat. Dan jangan kecoh lah. Kalau orang nak dengar radio, ikut dia lah. Kita cuma cakap je. Lebih baik kita buat macam ni daripada macam ni. Macam tu je. Yang ni ada pertanyaan juga. Assalamualaikum Ustaz. Puasa namun sembahyang tak dilaksana. Apa hukumnya? Hukumnya cerita kat sini, kalau orang tu puasa tak sembahyang, dia tak dapat jawab soal munkar dangki. Ya, ini cara jawab kat dalam ni. Kalau nak cari hukum makam semua, Ustaz Azhar Idrus ada cerita, buka dia punya apa pertanyaan pada dia. Dia banyak dah keluarkan dia punya apa jawapan dia. Tapi kat dalam ni, kalau nak mati, kalau tak puasa, kalau tak solat, memang tak dapat lah nak jawab soalan munkar nakir. Kau buat salah satu je, puasa je sepanjang tahun, tapi tak solat pun tak boleh juga jawab pertanyaan munkar nakir. Kalau kau apa cakap tadi dah lupa dah. Kalau semayang je, tak puasa memang tak dapat jawab. Kalau puasa je, tak semayang pun tak boleh juga. Lepas tu tak berniat langsung untuk menunaikan fardu haji ke Mekah sekali seumur hidup. Tak berniat langsung. Taklah aku bandar duit, kita cakap tu kan. Mati kita takut mati tak boleh nak jawab pertanyaan munkar nakir. Sebab apa? Rukun Islam tu tertegak atas 5 perkara. Jadi 5 tu maksud rukun tu, setiap napas kita kita tarik, kita lepaskan, mesti kelima-lima tu berada kat dalam jiwa kita. Kita nak buat semua-semua tu. Nak mengucap dua kalimah syahadat, tak payah cerita lah. Memang hari-hari lah kita nak mengucap dua kalimah syahadat. Nak solat, memang kita nak solat lah sentiasa. Kan? Nak puasa, memang kita nak puasa lah. Tapi pasal dia bulan Ramadan, dia sebutkan wajib. Kita nak sebulan Ramadan tu juga. Lepas tu, kalau kita nak dah masuk ke dah hujung-hujung bulan Ramadan, wajib bayar zakat peterah pula. Lepas tu zakat harta kita, bola kambing, bola lembu, buat tanaman sayur, lepas tu perniagaan, lepas tu ada beling-beling emas apa semua kena bayar zakat lah. Mesti kita nak bayar zakat. Jangan tak ada perkataan macam tu bila kita hidup sahaja. Sebab apa? Kita berhutang dengan Allah. Hutang pada Allah setiap saat untuk 2 kalimah syahadat tu. Makna dia, jiwa kita sentiasa segar sahaja dengan Allahu Rabbi Muhammad Rasulullah Rasuli. Itu kena ada. Allah sebagai Tuhan aku, Nabi Muhammad adalah utusan Allah kepadaku. Setiap saat tu mesti faham benda tu kat dalam jiwa kita. Itu kalimah syahadat. Lepas tu pula, kita bangun ni subuh, mesti kita nak katakan, subuh itu wajib, aku nak sembahyang subuh. Masuk zuhur pula, zuhur itu wajib, aku mesti nak sembahyang zuhur. Masuk asar, maghrib, isyak, semua. Setiap kali masuk saja, azan tu sunat. Tapi meniatkan untuk solat tu daripada awal waktu tu dah wajib pada kita. Dah masuk. Ya, itu wajib masuk nama. Masuk wajib solat itu bermula daripada awal sampai akhir waktu. Jadi daripada awal tu kita mesti berniat dah. Wajib pada aku untuk sembahyang zuhur ni. Lepas tu kita pergilah sembahyang. Lepas tu zakat. Ada je semua benda ni memang wajib pada aku untuk bayar bila cukup nisab dan cukup haul. Wajib pada kita.
berpendirian macam tu. Bila nak nampak benda tu terlebih ke kurang, kita kumpulkan semua dulu, tengok, lepas panggil orang yang pandai bab zakat ni. Dah boleh, dah kena belum aku buat zakat ni? Aku nak keluarkan zakat ni. Bukan je banyak mana. Nah, 2.5% je, bukan 25% pun. Kan? Lepas tu, setiap kita bernapas mesti nak merasakan kewajipan untuk menunaikan haji. Sekali ya semua hidup. Kita sentiasa berniat. Ya Allah, aku berniat ni. Dah subuh tadi kita dah berniat dah. Wajib pada aku untuk menunaikan fardu haji, ya Allah. Selagi mana aku tak tutup mata, selagi itu kewajipan tu berada dalam diri aku. Aku cuba usaha, ya Allah, tapi selebihnya aku serah pada kau. Patut je tu. Ni tak bangun tidur. Minum teh tu, kopi tu. Apa benda yang wajib tu? Tak ada. Tak nampak. Jadi kita tak berakhlak dengan syahadah kita. Tak berakhlak dengan solat kita. Tak berakhlak dengan puasa kita. Tak berakhlak dengan zakat kita. Tak berakhlak dengan haji kita. Tengok ada pula kan buat akhlak pula pada berlima ni. Kita tahu rukun Islam tu terdiri daripada 5 perkara. Rupa-rupanya itu kewajipan. Akhlak kita pada tu. Maknanya dia apa? Kita bersyukur pada Allah. Maka diturunkan syahadah menjadikan kita orang Islam. Kita bersyukur pada Allah. Itu yang kita minta. Ya Allah, setiap kali nafas ni dapatlah aku mengucapkan kedua-dua ikrar ni. Lepas tu masuk saja solat. Alhamdulillah ya Allah, berkat kau turunkan solat ni, maka kami fahamlah sebagai hamba kau, kami nak berakhlak kepada kau melalui solat ni. Alhamdulillah kau telah turunkan puasa sebulan di bulan puasa ni ya Allah, dan bulan Ramadan ni sebulan ya Allah, 30 hari. Aku terima kasih kepada kau ya Allah. Maka ini semua adalah bentuk ibadat aku pada kau yang kau ajar melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni berakhlak pada agama kita, berakhlak pada Rasulullah, berakhlak pada Allah SWT. Sampai ke zakat, kita pun berakhlak pada zakat. Ya Allah Tuhanku, segala benda yang aku buat ni tadi, hasil usahanya, ikhtiar aku sedikit saja. Tapi nikmat dan rezeki itu datang daripada kau. Maknanya kita pulang, bila kita berzakat, kita pulangkan balik diri kita serta jiwa kita dan hasil yang kita buat ni kepada Allah. Itu maksud zakat. Kita kembalikan semua itu kepada Allah SWT. Setiap saat, setiap detik. Bila kita buat semua perkara tadi, semuanya atas mencari keridaan Allah SWT. Dan bila kita bernafas lagi pada pagi tu, kita pun ingat, ya Allah Tuhanku, kau turunkan sekali ya semua hidup untuk pergi haji, ya Allah. Mudah-mudahan aku dapat lah, ya Allah. Benda tu wajib pada aku. Aku cuba nak buat. Ya, kita mesti, itu nama jihad kita. Itu nama akhlak kita. Kita berjihad nak melakukan semua-semua ni tadi. Kita perlu berjihad. Kehilangan jihad inilah yang melemaskan seseorang untuk nak semayang. Dia dah jadi dah lemah nak semayang. Pasal dia tak ada satu motivasi. Dia tak diikat dengan akhlak ni tadi. Akhlak mengucap 20 syahadat. Akhlak kepada solat. Akhlak kepada puasa. Akhlak kepada zakat. Akhlak kepada haji. Tak berakhlak. Itu kita kata tadi. Akhlak tu ingat sopan santun. Lalu dapat orang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu orang Melayu punya. Orang yang Islam punya. Macam-macam. Berakhlak pada makanan. Jangan dicerca. Sebab Nabi Muhammad tak pernah cerca pun makanan. Walaupun benda tu pahit. Walaupun masam. Tu yang dia bagi makan dekat anggur tu. Bukan memasam. Lalas Rasulullah satu hidangan tu semua dibalut. Dia tak bagi sahabat dia makan. Sebab apa? Biar dia saja yang masuk terlampau masam tu. Jangan sahabat-sahabat dia tersakiti. Nampak? Tahap macam tu akhlak Rasulullah. Namun dekat mulut dia tak pernah mengampunkan orang kat depan dia. Ya Allah, ya Rasulullah. Sungguh jauh kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baru apa ni teh ni jalan je. Pergi kat kedai mamak kau. Kalau tak kau teh karang, kau buat baru. Ya. Jadi orang Melayu ni bila kata bersopan, dianggap itulah berakhlak. Tapi memang dari segi akhlak dalam bahasa Arab, kesopanan dalam bahasa Melayu memang ada benar tu. Tapi banyak jadi adat resam kita ni yang terlebih-lebih pun ada juga. Yang terkurang pun ada juga. Bermanis muka. Depan orang, hello, macam ni. Belakang je orang tu, balik je orang, apalah.
Ini orang ni kaki temberang lah apa semua. Bukan nak cakap daripada depan pun kita. Inilah kesilahan apa orang Melayu. Kalau dia orang tu salah, cakap daripada depan, tegur daripada depan. Mana tak berani kita dah. Tu, kita ni pengecut. Cakap ke main beriman pun tak lah. Tapi pengecut. Cuba cakap daripada depan. Ni tak semua cakap belakang. Nak ngumpat je. Tu kebiasaan kita ni. Orang Melayu ni ngumpat. Ha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kembali balik kita tadi, ya, macam mana berilmu pun kita ada akhlaknya. Bila kita berakhlak dalam ilmu tersebut, mencantikkan lagi persembahan kita pada Allah SWT. Itulah kita ni kena jaga segala segi. Bila jadi orang Islam, bukan saja ilmu saja nak Islam, tapi akhlak kita pun nak akhlak Islam juga. Barulah bertepatan dengan agama ni tadi. Bila sebut saja agama Islam, itu yang kita pegang, kita amalkan. Kita amalkan ajaran Islam tu. Apa dia? Akhlak dia. Akhlak dia. Bila kita berakhlak dalam kita beramal, maka menambah cantikkan lagi budi bahasa kita, menambahkan cantik lagi perkataan yang keluar daripada lidah kita, mencantikkan lagi segala tindak tanduk kita dan perbuatan kita serta apa yang kita fikirkan, semua akan cantik je, insya-Allah. Tapi itulah dah, nak kena berakhlak. Kalau tak berakhlak tu jadi malas nak solat, malas nak puasa. Sebab dia tak tahu benda. Bila tak tahu benda, macam mana nak timbulkan akhlak yang mulia? Memang tak nampak lah. Jadi pagi ni kita mengambil manfaat daripada akhlak Islam. Sebelum kita nak menjawab soalan bukan angkir tu, mesti berakhlak dengan apa saja ilmu yang kita terima. Kalau tak ada akhlak ni, ilmu itu menjadi kesombongan pada diri kita sendiri. Kita akan merasa kita lebih layak daripada orang lain, maka itu adalah sombong. Tu tak ada akhlak lah tu. Dia berakhlak, dia mengatakan dia tak ada apa-apa, dia tak tahu, dia tahu sikit sahaja. Tu cakap orang yang berakhlak. Seperti mana Rasulullah SAW. Apa yang Allah Ta'ala beritahu aku macam ni, aku tak reti buat benda lain dah. Aku ni tak reti baca, aku ni tak reti menulis. Tengok, Rasulullah senang dia cakapnya tu kan. Nabiyil ummiyi. Allah Ta'ala pun sayangkan Rasulullah. Sebab tu Allah Ta'ala letakkan Nabiyil ummiyi. Nabi yang tak tahu menulis dan tak tahu membaca. Bila dia tak tahu menulis dan tak membaca, dia mana tahu nak mereka cipta perkara yang dibawa ni. Dia cerita tentang Allah Ta'ala. Kalau dia pandai baca Taurat, Zabur, orang-orang Yahudi dan Nasrani semua ikut dia. Sebab apa? Sebab dia pandai baca. Mesti dia belajar daripada Taurat dengan Zabur dengan Injil. Tapi dia tak tahu Nabiyil ummiyi. Tengok, akibat dia tak tahu, makna dia orang Yahudi dan Nasrani tak boleh kata Nabi itu pun ambil daripada kitab dia orang. Tak ada. Dia orang tak tahu macam mana nak kenakan Nabi Muhammad SAW. Bila Nabi itu digelarkan oleh Allah sebagai Nabiyil ummiyi. Nabi yang tak tahu membaca dan tak tahu menulis. Bukan kerana dia kebodohan Rasulullah. Tak. Tapi untuk menjawab agama-agama yang lain yang sebelum ni, iaitu Yahudi dan Nasrani ni tadi, yang akal dia bergeliga nak mendropkan orang ni, sampai sekarang pun masih lagi bergeliga nak menjatuhkan orang Islam, ya. Tak ada cara dia nak menjatuhkan air muka Nabi Muhammad SAW. Nak kata ambil daripada Taurat, dia bermula daripada Taurat. Tak ada, Rasulullah tak kerti baca, tak kerti menulis. Puak-puak Yahudi Nasrani ni kerti menulis, kerti baca. Jadi dia pun kata takkanlah orang kerti menulis, orang yang tak tahu menulis baca boleh tahu kita punya apa. Tak tahu dah. Memang sah tak tahu ni. Ini memang daripada Tuhan ni. Walaupun dia orang cuba mengalihkan perhatian kita semua daripada kesalahan dia orang,
Tapi dia orang tak dapat nak menyalahkan Nabi Muhammad SAW. Punca dia apa? Itulah dia kehebatannya. Gelaran Allah Ta'ala bagi pada Rasulullah Nabiyil Ummi. Jadi macam mana pun kita akan pertahankan Nabi Muhammad itu tidak boleh membaca dan menulis. Sebab dia tidak sekali menerima daripada ajaran Taurat dan juga Zabur sebenarnya didakwa oleh kalau didakwa oleh orang Israel dan juga Nasrani. Tak ada, dia tak kerti baca, tak kerti menulis. Dia tak baca korang punya kitab semua dah. Tapi dia tahu isi kandungan korang punya. Maknanya apa? Tentulah itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karangan dia. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Itu maksud apabila Allah Ta'ala meletakkan nama Nabi Muhammad sebagai Nabiyil Ummi, Nabi yang tidak tahu membaca dan tak tahu menulis, maka di sana Allah Ta'ala telah pun menetapkan bahawa Nabi Muhammad tidak membaca apa yang dibawa oleh Taurat dan Zabur dan Injil yang dah macam-macam diselewengkan dulu. Tak ada. Nabi tak baca pun, tak tahu baca. Jadi, apa yang dia bawa itu memang betul daripada Allah SWT. Malahan dekat dalam kitab diorang pun ada bercerita dalam Taurat, Zabur, Injil, ada menceritakan tentang seorang Nabi akhir zaman yang akan keluar bernama Ahmad. Itu pelengkap segala Nabi yang ada. Diorang cuba nak ubah benda tu kan, tapi tak berjaya. Sebab apa? Allah Ta'ala lebih tahu lagi, diorang akan kelentong umat akhir zaman. Lepas tu Allah Ta'ala letakkan nama Nabi Muhammad itu gelarannya Nabiyil Ummi. Dalam banyak-banyak Nabi yang tak boleh baca dan menulis, itulah dia Nabi Muhammad SAW. Jadi, khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW, maka Al-Quran ini tidak boleh dipinda, tidak boleh diubah, maka ia pun sesuai dan selamat hingga ke zaman kita ni. Jadi kita ni macam mana? Kita pandai baca, kita pandai menulis. Rasa macam kita dah lebih sikit daripada Nabi Muhammad SAW kan? Biasalah Nabi Muhammad tak tahu baca, tak tahu menulis. Kita mesti rasa bangga sikit sebagai umat dia. Bolehlah aku membaca dan menulis. Memanglah patut bangga pun. Sebab apa? Sebab Islam dah suruh kita membaca. Dah suruh belajar. Wajib belajar. Wajib. Untuk apa tu? Untuk kita faham. Yang Rasulullah tu, biarlah dia. Sebab apa? Dia penerima wahyu. Dia yang memulakan dapat agama. Jadi buat apa dia nak belajar, menulis apa semua lagi? Dia dapat tu dalam hati dia. Allah Ta'ala bagi masuk dalam hati. Dia tu cakap dengan kita. Allah Ta'ala cakap macam ni, macam ni. Kita buatlah macam ni. Dia tu cakap dia macam tu. Ilham, wahyu tu terus masuk ke dalam hati dia. Mereka Jibril bawa dah macam-macam bentuk lagi untuk sampai pada Rasulullah SAW. Maka diperluas pada kita semua. Lepas tu diwajibkan oleh Allah Ta'ala pada kita semua untuk belajar. Jangan ikut tiru Rasulullah. Rasulullah seorang saja yang tak kerti baca, tak kerti menulis, tapi dapat ilmu. Daripada Allah SWT. Tapi Allah Ta'ala jaga juga apa yang berlaku pada Rasulullah tu. Muncul juga setiap kurun orang yang tak tahu apa-apa. Bila dia suruh bersyarah, dia lebih hebat mengalahkan guru-gurunya. Padahal tak ada cerita pengawal kambingnya. Tapi bila orang datang bertanya, pop dia boleh jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala kata macam ni. Terpingi-pingi orang yang mengaji tu kan. Astagfirullahaladzim. Pandainya dia. Dia pengawal kambing. Dia orang tepi-tepian ni je kan. Tapi boleh dia bercakap. Jadi kenapa tu Allah Ta'ala nak menguatkan lagi jiwa kita orang Islam ni, untuk penampilan Rasulullah itu kita kena tinggikan. Tak boleh kita rendahkan. Tinggikan. Walaupun Nabi Ummi, tapi kita wajib untuk meninggikan Rasulullah SAW. Kena mengangkat kewibaan Rasulullah SAW. Sebab apa? Orang gila yang kita tengok dekat TikTok ke YouTube ke, orang gila. Bawa kain bawa bunti, pungut tin. Orang suruh dia baca. Kau baca Quran sikit. Sekali bingung kita dengar. Orang gila boleh taranum Quran. Tak menangis kita dengar. Kita pun tak hafal. Dia boleh hafal siap, boleh lenggok lagu.
Tu dia pun okey dah ya. Aku nak jalan dah ni. Tak malu kita dengan darjat orang gila. Kalaulah dengan orang gila tu kita boleh terasa sangat malunya. Dia hafal Quran dan dia boleh taranum. Ini kan pula Rasulullah. Bagaimanakah tingginya darjat Rasulullah ni. Berbanding dengan orang gila tadi pun hebat dah. Kita rasa kita dah terperonyok dah depan dia kan. Tersungkur kita depan dia. Kita pun tak mampu nak hafal Quran dan nak melagukan Al-Quran tu. Dia orang tak sembah, dia orang gila. Dia peduli apa kat dia? Tapi dia mampu tak buat? Mampu. Ini kan pula yang Rasulullah yang memberi tahu agama Islam tu macam mana. Takkan kita tak menyungkurkan diri kita depan dia. Mestilah kita nak ikut dia. Kita nak rasa berakhlak dengan dia. Kita nak ngangkat darjat dia. Kita nak berdoakan dan berselawat pada dia. Sebab apa? Lebih hebat daripada orang gila depan mata kita tadi. Sebab dekat dalam diri dia segala-galanya turun. Jadi kitalah orang Islam tadi untuk mendapatkan Allahu Rabbi dan juga Muhammad Nabiyyi itu dalam soal muka nangki, ini ada mengangkat martabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita kata Nabi Muhammad macam kita, turun darjat tu. Darjat Nabi Muhammad automatik kita turunkan. Besok waman nabiyyuka, siapa nabi kau? Siapa pula nama Nabi aku ya? Dah kita merendah-rendahkan Nabi Muhammad. Mereka muka nangki, tak ada lah dia puak ni dah. Kau masa hidup muka dunia tu pun kata kau nak dia. Lepas tu mengatur dia macam korang juga ya. Kau sadap nyebut dia macam ni, macam kau tahu ya kan? Macam kau tidur tikas bantar je dengan dia. Sekarang, minta maaf, kau tak dapat jawab ni. Bam sekali. Sekali pukul, tak apa gosok. 7 patala bumi ni tenggelam. Cungkil balik. Nak tanya yang seterusnya. Aduh, hai na'uzubillah min zalik. Yang ni yang kita nak bawa sembang kita ni, sembang talqin nama dia. Kita mentalkinkan diri kita sendiri. Wahai diri, kau tahulah bahawa kau akan mati dan bertemu dengan 2 orang malaikat ni. 2 orang malaikat yang akan bertanya. Sekarang ni apa aku nak jawabkan? Kalau tak betul-betul aku berakhlak pada Allah Ta'ala, berakhlak pada Rasulullah, berakhlak pada kitab-kitab, berakhlak kepada para malaikat, berakhlak kepada qada dan qadar, berakhlak kepada hari kiamat, 6 rukun iman itu kita tak berakhlak, dah garanti tak boleh jawab sebarang pertanyaan daripada munkar dan nakir. Jadi kita ni ingat mengingati atas satu sama lain. Itu sebabnya kita ni digelarkan sebagai talqin. Makna dia, Rasulullah kata apa? Lakinu mautakum. Memang pada dasarnya Rasulullah beritahu pada para sahabat, apabila ada orang yang sedang sakaratul maut, ajarkan di telinga dia kalimah tauhid, kalimah la ilaha illallah. Itu orang dah nak meninggal dunia. Yang kita ni memanglah tak nampak lagi bila ketentuannya, tapi kita yang bawa diri kita untuk mengingati kematian tu. Jadi sebelum kita mati mesti nak berakhlak. Kita mesti nak merasakan yang kita ni akan ditanya oleh munkar dan nakir. Benda ni wajib kita terima. Setiap orang mesti ditanya. Jadi macam mana cara nak menjawab? Itulah. Kita kata amalan. Sebenarnya amalan itu kalau tak dibabitkan dengan akhlak, tidak boleh memberikan jawapan yang jelas daripada malaikat maut juga. Jadi cukup setakat ni. InsyaAllah kita sambung pula pada pagi besok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbana faqihna wa faqih ahlana wa qarabatilana fi dinna ma ahli fitri unsa badakab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.